Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2, iaitu persembahan mengenai isu kurikulum berkaitan dengan pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah. Okey, tugasan 2 persembahan iaitu subjek PIMK 3263, iaitu pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Yang subjek ini diajar oleh Dr. Wan Mariana binti Wan Muhammad. Seterusnya, sebelum saya pergi lebih jauh mendalam tentang isu yang saya ambil, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Itu nama saya Nik Muhammad Afif Darwish bin Ali daripada ambilan PIM 2 PISMP Jun 2022-2027. Seterusnya, dalam video kali ini saya akan membentangkan iaitu 8 perkara. Yang pertama iaitu pengenalan tentang pentaksiran profesional. Yang kedua iaitu berkaitan dengan elemen-elemen yang terlibat dalam pentaksiran ini. Yang ketiga iaitu faktor pelaksanaan. Yang keempat iaitu moderasi. Yang kelima iaitu isu dan cabaran. Yang keenam, langkah mengatasi. Yang ketujuh, bahan pembelajaran yang berkaitan. Dan yang terakhir iaitu rujukan yang saya gunakan untuk bahan pembelajaran ini. Yang pertama iaitu mengenai pengenalan berkaitan dengan pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ialah pertimbangan yang dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan untuk mencakupi berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Pertimbangan profesional ini memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid. Iaitu guru ni perlulah jujur dan amanah dalam pembahagian markah bagi setiap pelajar, iaitu tiada makna pilih kasih dan sebagainya. Seterusnya saya ingin menerangkan berkaitan dengan elemen-elemen yang terlibat dalam pertimbangan profesional, iaitu terdapat 4 elemen yang terlibat. Iaitu yang pertama iaitu pengetahuan. Guru perlu berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar, meliputi bahagian ilmu, kandungan, strategi pengajaran serta kebolehan mentafsir murid. Hal ini penting kerana guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dapat menjangka atau mentafsir perbuatan murid itu. Selain itu juga dapat merancang strategi pengajaran yang lebih mudah untuk difahami oleh murid bagi mencapai hasrat kurikulum yang diimpikan. Yang kedua iaitu tanggungjawab profesional, iaitu guru ini perlulah melaksanakan pentaksiran secara bertanggungjawab dan beretika melalui pengalaman yang ada dengan cekap dan sistematik. Iaitu dengan pengalaman yang ada ini, guru perlulah meluahkan ataupun menggunakan pengalaman yang ada dengan sebaik mungkin tanpa pilih kasih. Elemen yang seterusnya iaitu elemen yang ketiga, iaitu input murid. Guru menganalisis dan membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian, perbincangan dua hala dan sesi soal jawab. Itu maknanya di sini guru itu perlulah melaksanakan sesi dua hala. Iaitu sesi dua hala ini bagi mendapatkan respon murid mengenai sesuatu hal tersebut. Iaitu bagi kita tengok bagi guru itu menganalisis apakah yang diketahui oleh murid. Dengan ini guru boleh memberikan tahap penguasaan yang sedia ada dan tahap penguasaan yang akan ada pada setiap murid. Yang keempat, elemen yang terakhir iaitu pengalaman. Guru menggunakan pengalaman mengajar dalam berinteraksi dengan murid. Guru kita dapat lihat iaitu guru yang mempunyai pengalaman yang lebih luas dapat berinteraksi dengan murid dengan lebih baik daripada guru yang tiada ataupun kurangnya
pengalaman dalam mengajar. Seterusnya kita pergi kepada isi kandungan yang seterusnya, iaitu faktor lain pelaksanaan pertimbangan profesional. Iaitu terdapat 7 faktor lain, faktor-faktor pertimbangan profesional ini. Yang pertama iaitu kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ini penting bagi guru menguji setiap murid itu sendiri dengan melaksanakan dengan menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai, iaitu sama ada dengan ujian ataupun dengan ujian lisan ataupun ujian menulis dan sebagainya. Yang kedua itu bagi mencapai hasrat kurikulum. Itu hasrat kurikulum bagi murid itu dapat mencapai objektif dengan sebaik mungkin. Yang ketiga iaitu peluang, iaitu dapat memberikan murid ini peluang, iaitu bagi mengembangkan diri ataupun mengembangkan potensi diri mereka. Yang keempat iaitu amanah, iaitu daripada perspektif pendidik iaitu guru itu perlulah amanah dalam setiap kerja, itu dengan memberikan ataupun tahap penguasaan yang sebaik mungkin dengan pencapaian murid itu sendiri. Seterusnya yang kelima iaitu suasana pentaksiran, iaitu suasana ni merujuk kepada suasana yang lebih selesa lah. Lepas tu yang seterusnya yang keenam iaitu tujuan pentaksiran. Jelaslah di sini tujuan pentaksiran ini adalah untuk membezakan tahap penguasaan murid, iaitu sama ada yang sudah menguasai dengan lebih baik ataupun kurang menguasai. Yang ketujuh iaitu berkaitan dengan moderasi. Moderasi ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada berkaitan dengan moderasi. Moderasi adalah proses penetapan aspek ataupun kriteria dalam pentaksiran, iaitu yang merujuk kepada dalam proses ini guru berkongsi pengalaman, pengetahuan, pemahaman kurikulum dan strategi pengajaran. Itu di sini guru ini saling berbincang antara satu sama lain berkaitan dengan pentaksiran, sama ada untuk digunakan dengan kaedah ini ataupun dengan kaedah lain. Yang seterusnya adalah moderasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang sama atau dalam panitia yang sama. Sebagai contohnya dalam panitia pendidikan Islam dengan panitia pendidikan Islam juga. Yang seterusnya, proses ini bertujuan untuk memastikan pertimbangan yang dibuat itu adalah adil, konsisten, sah dan boleh dipercayai dan meningkatkan komunikasi profesional dalam kalangan guru. Itu dengan perbincangan sesama panitia ini dapat memberikan idea yang lebih baik. Itu guru ini tidaklah menggunakan kaedah pentaksiran yang berbeza. Jadi dengan ini murid yang dikenakan ujian itu dapat tahap pentaksiran yang adil dan sama. Kita pergi kepada berkaitan dengan isu dan cabaran. Saya bawakan 3 isu dan cabaran, iaitu yang pertama, guru kurang mahir dalam menjalankan PBD, iaitu ada yang ada terlibatnya guru yang takut untuk melaksanakan ataupun melakukan tahap pentaksiran kepada setiap pelajar ini kerana takutnya tersilap dalam memberi markah. Yang kedua, beban tugas guru. Seperti kita tahu, guru di sekolah mempunyai banyak kerja, itu banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Jadi dengan pelbagai ataupun dengan perlunya memberi tahap pentaksiran kepada setiap pelajar ini, jadi guru tidak mampulah untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga iaitu saiz kelas bagi sesuatu mata pelajaran agak besar dan kurang selesa, iaitu di dalam sesuatu kelas ini terdapatnya ramai pelajar. Jadi dengan ini guru tidak boleh memberikan markah dengan sebaik mungkin, iaitu tahap penguasaan dengan sebaik mungkin, kerana dengan guru contohnya guru menanyakan sesuatu soalan dalam kelas, jadi murid akan menjawab jawab dengan
jawapan yang sama ataupun dengan ramai, dengan jawapan yang ramai. Jadi guru tidak boleh mengesan sama ada murid itu menguasai dengan sebaik mungkin ataupun tidak apa yang diajar oleh guru. Seterusnya kita pergi kepada langkah mengatasi isu dan cabaran tadi. Saya bawakan 4 langkah, iaitu yang pertama, perbanyakkan latihan dan bengkel pentaksiran. Jadi dengan bengkelnya ataupun banyaknya latihan ini, guru akan lebih mahirlah dalam melaksanakan pentaksiran. Yang kedua, mewujudkan pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan kelas yang lebih selesa. Itu guru memberikan kerja kepada murid itu untuk melaksanakan sendiri ataupun membincang dengan rakan sebaya. Dan keadaan kelas yang lebih selesa, iaitu persekitaran bersih yang dapat meningkatkan lagi tahap fokus murid dalam pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan integriti guru. Kebanyakan guru pada masa kini tidak mampu untuk menguruskan masalah dengan sebaik mungkin, menyebabkan motivasi guru ini merundum ataupun jatuh. Jadi perlulah adanya peningkatan motivasi dan integriti guru di dalam setiap sekolah. Yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu kurangkan gangguan dalam pentaksiran. Okey. Ini adalah bahan pembelajaran yang boleh dirujuk sebagai bahan pembelajaran tambahan. Dengan scan QR di bawah itu dapat menambahkan lagi ilmu berkaitan dengan isu dan trend pengurusan kurikulum bilik darjah. Okey, ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk melaksanakan tugasan persembahan ini, iaitu ini adalah rujukan yang pertama dan rujukan yang kedua. Seterusnya, ini adalah rujukan yang ketiga dan rujukan yang keempat. Sebagai rumusan daripada persembahan ini berkaitan dengan pertimbangan profesional, kesimpulannya, pertimbangan profesional ini adalah sangat penting dalam menjayakan lagi pentaksiran ataupun ujian di sekolah bagi menilai tahap penguasaan murid dan boleh mengembangkan lagi pengalaman dan potensi guru dalam mengajar murid di sekolah. Sekian, terima kasih.